Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa khabar semua? Salam pagi jemaat semua. Hai. Minta maaf lah kelewatan. Tercacul lah, bawah dah tercacul lah. Minta maaf lah semua atas kelewatan. Sebab pagi ni ada sedikit program. Jadi tertangguh sikit. Tapi apa pun, saya tetap bersama anda pada pagi ni. Seperti biasa kita, anda bersama saya Cik Rin daripada tim Wira Fresh. Apa-apa pun, sebelum kita mulakan kita punya topik pada pagi ni, apa benda topik kita pada pagi ni? Kita macam biasalah pagi-pagi kita motivate diri kita, tapi ada special sikit hari ni, kelainan sikit tajuk kita. Apa pun sebelum kita nak kongsi, sebelum saya nak berkongsi kepada anda, kita macam biasalah speed up dulu dengan tekan button share tu, ketik show. Kita speed up dulu dengan tekan button share tu kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita dan sanak saudara, tak kisahlah siapa-siapa pun yang ada di kampung ke, yang ada di rumah ke, jiran ke, siapa ke, tekan saja button share tu. Okey, korang semua apa khabar? Sihat ke tidak? Macam mana pagi ni? Macam mana pagi ni, dah sarapan ke belum? Dalam keadaan, dalam pendirian yang full of energy ke tidak tu? Puan Zafidah, Assalamualaikum. Selamat pagi. Awal cepat ada. Mantap. Macam ni lah mantap. Terbaik. Jadi pada pagi ni, sementara nak keluar komen tu, sementara tu saya nak men-share lah kan. Tajuk yang saya letakkan tu, ada jenis jambatan dalam kehidupan. Awal jap lagi nak tidur. Nak rehat okeylah buat. Dah letih sangat ke apa tu? Tak apa. Rehat tak apa. Tapi jangan terlampau lama sangat, nanti pening kepala. Apa-apa pun saya nak kongsikan jambatan dalam kehidupan. Ada jenis beberapa jambatan dalam kehidupan. Yalah, dalam kehidupan ni kita kena pandai tahu, kita kena unique in life. Kita ni kena orang yang unik dari segi pemikiran, dari segi jiwa kita, hati kita, niat kita, detikan dan degupan jantung kita kena unik. Bukannya berdegup macam bunyi drum ke apa, tidak. Maksud saya, apabila kita harungi menjalani hidup kita, cara kita memikirkannya, mengambil tindakan kena betul. Okey tak ni? Bunyi apa ni, kuat sangat ke lagu ni? Dari malam tak tidur lagi. Allahuakbar. Yang ni memang kena rehat. Jangan tangguh-tangguhkan. Tidurlah secukupnya, sebab malam ni kalau tak dapat tidur memang problem. Terima kasih banyak dah share Puan Zafidah. Terima kasih banyak. Okey. Sekejap lagi rehat betul Puan Zafidah. Nanti sakit kepala tu. Apa-apa pun, kita bila dalam hidup ni kita kena sentiasa unik tau. Bila nak membuat bila nak mengambil setiap langkah kita tu, setiap apa yang kita nak decide tu, nak putuskan keputusan, kita kena unik. Bila kita unik, so automatic kita punya kehidupan tu, pengurusan yang perjalanan aliran kehidupan kita akan terkendali dengan baik, dalam keadaan yang terkawan dan terurus. Hari-hari memang tak cukup rehat pun. Ya Allah, ya ke? Itu nanti tu datang migraine tu, antaranya migraine, lepas tu apa ni, sikit-sikit badan. Kalau tak cukup rehat ni tak elok tu untuk badan. Dan sarapan ke? Belum lagi Puan Zafidah. Saya pun pagi ni kena cepat sebab nak sampai kat pejabat. Kami ada buat program sikit. So awal pagi tadi tu sampai cepat sangat, saya pun tak sempat nak sarapan. Lepas tu ada kucing pula yang anak kucing mati sakit, kena tanam tadi. Itu yang berkejar-kejar sikit. Jadi dalam kehidupan ni kita kena unik. Apabila kita unik, kita akan dapat kendali kita punya perjalanan hidup. So jambatan dalam kehidupan ni ada beberapa jenis. Step yang kita ambil tu untuk jambatan yang, yelah, dalam hidup ni kita nak merentasi, nak mengharungi pelbagai jenis masalah. Dia ibarat lautan yang berapi lah, dan lautan yang berduri, dan lautan yang penuh dengan
lava, lautan penuh dengan apa lagi, benda-benda yang bahaya lah, yang boleh membawa maut. Contohnya, ibaratnya kan, perjalanan hidup ni, kita nak redah semua tu, kita perlukan apa? Kita perlu macam Dragon Ball ke naik atas awan. Kita perlu teleport ke? Tak. Okay, sebab kita tak ada kuasa macam tu, kita perlukan bina jambatan untuk merentasi semua tu. So jambatan tu, jenis jambatan tu ada jenis dia. Itu ibarat yang saya berikan dalam kehidupan ni. Dia ibarat satu lautan, satu tanah, satu perjalanan yang penuh dengan bara api, duri, lagi apa lagi, air yang dalam, macam-macam lah, macam-macam jenis. Bukan sakit-sakit badan, satu badan bengkak-bengkak tak hilang-hilang lagi pada vaksin itu. Allahu Akbar. Kalau contoh teruk sangat pandai bedah, elok cek doktor tu. Risau juga tu, sebab memanglah abang saya pun dengan mak saya pun baru je cukup vaksin 2 semalam. Malam tadi abang saya pun tiba-tiba mula menggigil. Yalah, tahulah dia punya simptom tu side effect kan. Cuma kalau dia melarat tu, bawa masa ke masa sangat tu, lebih elok cek doktor tu buat. Sebab masa abang saya cakap semalam, ada seorang budak dia orang ambil pelajar punya tu. Pelajar tu dia mesti dia tanya dulu, ada rasa apa-apa tak bila pada ambil tu? Ada rasa pening-pening tak? Ada je, dia terus ambil budak tu, pergi baring jap kat katil dekat situ. Lepas tu tiba-tiba dia tanya lagi, okey ke tak? Budak tu agaknya dia cakap rasa tak sedap di badan. Dia ambil budak tu, dia bubuh kat dalam tempat macam satu bilik kuarantin ke kan. Dia orang ambil titik berat juga tu. Jadi Puan Zabidah, kalau tak okey lagi tu, elok cek tu. Dan banyak kali pergi jumpa doktor. Lepas jumpa doktor, dalam seminggu akan naik lagi teruk. Apa ni Puan Zabidah, ambil tak vitamin C? Vitamin C ambil tak? Vitamin C dengan bawang putih, pil bawang putih, garlic, pil bawang putih. Lepas pada tu vitamin C dengan habatus sauda. Itu penting tu, 3 kombinasi suplemen tu untuk badan kita, untuk kuat antibody kita. Ada ambil tak Puan? Jadi apabila dalam jambatan kehidupan ni kan, contohnya kehidupan ni ibarat tanah ataupun lautan yang penuh dengan api, berduri dan macam-macam lagi yang benda yang boleh membawa maut. So itu adalah kehidupan. So kita nak bergerak, nak merentasi, nak mengharungi kehidupan tu, macam mana? Kita kena ada jambatan. Kita kena jambatan untuk merentasinya. So jambatan tu dia ada beberapa jenis jambatan. Kalau contoh orang yang dia jenis yang cepat down, cepat mengalah, so jambatan yang pertama adalah jambatan berputus asa. Orang yang putus asa, jambatan yang terpendek sekali, dia ada jenis jambatan ni ada 5 tau. Ada 5 jenis jambatan, dan jambatan yang paling terpendek sekali adalah jambatan putus asa. So perjalanan hidup ni bagi orang yang berjambatan yang putus asa, dia akan sekat jalan je. Nak katakan separuh perjalanan ke suku perjalanan pun tak sampai. Jambatan yang paling terpendek ni adalah jambatan putus asa ni. Dia hanya ada 2 ke 3 step je. Lepas tu terus sampai ke situ je. So dia duduklah situ, sama ada dia nak tunggu sampai kiamat ke, ataupun dia nak tunggu, apa yang dia nak tunggu tak tahulah. Sebab tak ada siapa yang akan bina jambatan tu, dan tak ada siapa yang akan melangkahkan untuk kita, dan tak ada siapa yang akan bantu kita untuk berjalan kepada jambatan dia. Tak ada siapa nak bantu. Sebab dalam hidup ni semua pada diri sendiri. Semua atas diri sendiri. Nak berubah, nak berjaya, semua atas diri sendiri. Yang daripada lain tu, itu hanya bantuan saja, untuk support saja. Dia yang melakukannya, yang berjaya, yang dapat merubahkan diri adalah diri kita, bukan orang lain yang tolong. Ambil saya makan Sibion, Redoxon, 1000 mg. Bawang-bawang ni saya tak berapa suka nak makan. Sibion Redoxon, Sibion ni. Sibion. Oh, vitamin C. 1000 mg ni kan. 1000 mg. Okey. Yang jenis ni. Alright. Dengan Redoxon 1000 mg. Alright. Okey. Ni okey kat elok tu kalau dah ambil
apa ni, kalau bawang tu ada juga pil puan. Rasalah sikit kan. Jambatan ke hatimu tak ada. Puan terus makan dengan vitamin C tu. Apa ni, cuma habatus sauda puan. Habatus sauda satu lagi. Ada ke tak ada tu? Jambatan kehidupan tu yang paling terpendek tadi saya cakapkan adalah jambatan putus asa. Itu yang paling terpendek sekali. Yang itu orang yang bukan nak berjaya. Dia adalah orang yang ingin menjunamkan diri dia lagi ke dalam bara api ataupun duri yang dia nak mencari maut dia lebih. Dia ada keinginan tapi dia tak ada usaha dan harapan. Jambatan ke hatimu tu, itulah tadi saya ada satu jambatan yang saya rasa macam saya boleh nak capai. Saya cerita dekat bos saya lah tadi kan. Tapi itulah saya teragak-agak. Jadilah satu, saya hanya dapat kat traffic light tadi nampak pakai tudung labuh. Elok orangnya dia jaga elok-elok tudung dia walaupun naik motor. Jadi macam terpikat lah kan. Saya tu terang je. Jadi macam terpikat. So kat situ saya ibarat macam jambatan yang terpanjang. Jambatan terpanjang ni adalah jambatan pengharapan. Saya di situ, saya terduduk di step yang kedua masa tu. Masa tadi baru cerita tadi. Bukan masa tu, masa tadi tu. Masa saya on the way tadi kat traffic light tu. Saya nampak apa ni seorang insan yang elok pakaiannya dan sangat jaga dia punya pakaian tu. Dia nak mengelakkan daripada nampak bentuk tubuh badan dia. Jaga elok, bagus saya. Sampai jatuh hati saya. So saya kat situ, saya ibarat jambatan yang terpanjang adalah jambatan pengharapan. Sebab dia tak terhenti. Sebab dia panjang, dia ialah harapan. Kita mengharap tu terlalu jauh. Terlalu jauh dan terlalu luas. Sebab tu dia kata jambatan terpanjang yang kedua ni, jambatan pengharapan. So saya tadi, jambatan saya tu, saya ada pengharapan. Cuma kita kena perbetulkan duduk di jambatan yang kedua ni. Kena gaya tau. Kita tak boleh duduk saja di jambatan yang terpanjang ni. Sebab kalau kita berjalan tanpa ada sebab ataupun tanpa ada proses, so dia akan jadi mengharap semata-mata. Tak menjadi satu yang terbina apa benda yang kita inginkan, tercapai apa benda yang ingin kita capaikan, ingin kita berjaya. Dia takkan jadi sebab dia hanya mengharap saja. Ini jambatan terpanjang. Setiap jambatan ni kita kena betul. Jangan kita main gedah je. Tapi saya kalau nasi ada bawang pun saya letak tepi bawang. Si kecil semalam pun dia makan kat kedai pun sama juga tu. Ada seorang si kecil ni yang mengidolakan saya tu. Hari-hari dapat cuci mata tengok-tengok Amoy sikit. Tadi ni bukan Amoy pun tapi Yang ni insan yang sangat berpakaian yang kemas, cantik, tudung labuh, pakai jubah. Dia pergi kerja ke mana tak tahulah tu. Area ni. Ini jambatan makrifah ni. Tak nampak di mata zahir. Ya. Ini adalah jambatan makrifah. Bukan di mata zahir tak boleh nampak. Ini adalah perjalanan hidup kita yang kita tak nampak. Benda ni adalah secara metafor bagi ya tak? Betul ke tak? Kalau salah tolonglah betulkan. Jadi pada jambatan pengharapan ni kita tidak boleh duduk di jambatan pengharapan ni. Kita terus melangkah di jambatan pengharapan ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh melangkah terus saja tanpa melakukan sesuatu. Dia akan pergi berpusing saja. Dia akan pusing yang pada tempat yang sama. Dia memang panjang jambatan dia, cuma dia akan pusing macam tu je. Sebab dia hanya mengharap tapi dia tidak mencuba, dia tidak berusaha dan dia tidak mengambil tindakan. Sebab tu dia berpusing macam tu je. Dia berjalan di situ saja. Pengharapan kan panjang kan. Kita ada orang harap nak jadi seorang yang berjaya, ada yang mengharap nak dapat seorang isteri yang baik, ada yang mengharap nak dapat seorang suami yang baik, ada yang mengharap nak dapat kereta, ada yang mengharap nak dapat rumah, ada yang mengharap nak dapat berbagai-bagai lagi lah kan pengharapan. So tapi kalau dia tak buat sesuatu, kalau dia tak mengambil langkah sesuatu, jadi dia tak akan capai benda tu. So jadi kita pergi ke jambatan yang ketiga pula. Jambatan yang ketiganya adalah jambatan yang kuat, jambatan yang terkuat. Dalam semua jambatan ni adalah jambatan yang terkuat. Apa dia jambatan tu? Iman.
Iman bukannya iman kawan kita ataupun iman mana-mana iman yang kita kenal, bukan nama orang. Iman adalah keimanan. Iman adalah mutiara. Iman yang tu, yang lagu Raihan tu. Dah terbuka ke pintu hati tu untuk Amoy cantik tadi. Bukan Amoy. Bukan Amoy Pansubidah. Ini orang kita. Gadis Melayu terakhir. Okey, jadi antara semua jambatan ni, salah satu jambatan ni adalah jambatan terkuat, iaitu iman. Keimanan adalah jambatan yang terkuat. Sebab apa? Sebab apabila kita duduk di aliran jambatan yang terkuat ni, kan, maksudnya yalah, jambatan yang terkuat ni mestilah susah nak goyah, susah nak runtuh, susahlah untuk dijatuhkan, untuk dirobohkan, sebab dia kuat kan. So keimanan ni, jambatan yang terkuat ni, keimanan ni, so bila kita jaga iman kita, jaga amal kita, kuat kita punya amalan kita, maka kuat lagi iman kita, so dia takkan goyah. Tak goyang, watara goyang sama lu. Macam tu. Dia tak goyah, okey. Jambatan ni iaitu jambatan keimanan. Tapi kita kena betulkan juga, jambatan ni memang kuat, tapi kita jangan silap langkah. Apabila kita silap langkah, jambatan keimanan juga akan jadi roboh. Sebab walaupun disebut yang terkuat, tapi terkuat bagi orang yang beramal yang betul, melangkah dengan betul, mengambil tindakan yang betul, decide dan mengambil keputusan dengan cara yang betul, dengan gaya. Maka dia akan terkuat. Okey? Amoy tu dah bertudung labu. Amoy pun Amoy lah, rezeki lah. Terima kasih lah Cik Faiz. Tadi tekan-tekan mantap. Nah, inilah spirit yang saya nak. Kembar mana Cik Rin? Kembar mana? Kembar saya yang mana Siapa kembar saya Jadi dah semua main tekan-tekan. Mantap. Saya nak nampak semangat tu. So kita dalam jambatan ni, kita tengok kita duduk kat jambatan mana. Tadi ada jambatan terpendek adalah jambatan putus asa. Jambatan yang terpanjang adalah jambatan pengharapan. Jambatan yang terkuat adalah jambatan keimanan. Dan jambatan yang keempat adalah jambatan termahal sekali, iaitu pengorbanan. Minta maaf lah hati-hati sikit. Saya ni kena hati-hati sebut jambatan-jambatan, jadi jambantan. Silap pula kan. Bukan jambatan jambatan. Okey. Jambatan yang termahal adalah jambatan pengorbanan. Dalam kehidupan ni, jika siapa duduk di dalam aliran, di dalam perjalanan jambatan pengorbanan, maka dia adalah yang paling termahal sekali, susah nak dapat. Sebab apa? Dia dah mampu mengorbankan apa benda yang dia sayang. Contohlah, ada orang susah. Saya berikan contoh jambatan pengorbanan ni, apa maksud dia. Contohlah, ada orang susah, ada orang yang memerlukan pakaian ke, memerlukan apa-apalah jenis barang keperluan, barang kepentingan, yang tinggalkan Cik Rin dekat depan kedai Amoy semalam tu lah. Dia pagi-pagi dia tak boleh kacau saya. Sebab kalau dia kacau saya pagi-pagi ni sekarang, semua tak motivate. Dia sebab memang dia takkan datang motivate tu. Jambatan ilmuan. Jambatan ilmuan pun ada. Yang tu boleh kita tambah. Boleh ada. Itu jambatan tu yang paling terpenting sekali. Mantap, terbaik. Terima kasih Kak. Ada pun Kak. Jadi jambatan pengorbanan ni adalah apabila seseorang yang susah, dia memerlukan baju contohnya. Baju mana yang kita akan bagi? Baju yang dah koyak kat ketiak ke? Baju yang dah koyak dekat dia punya leher ke? Baju yang dah bercapuk-capuk ke? Kalau siapa yang bagi baju yang dah rosak, kan, maka itu bukan satu pengorbanan. Dia sedekah dapat pahala tu, tapi sikit. Pengorbanan yang paling terbaik sekali adalah diberikan apa benda yang disuka. Pemberian yang paling terbaik sekali adalah bila dia bagi apa yang dia suka. Jangan kau sayang bini kau bagi bini kau kat orang. Tu jangan, tu kau je gila, tu nak mampuih namanya. Kau jangan ambil kau macam tu Yang tiba-tiba dia kata, yelah, saya berada di dalam jambatan pengorbanan. Jadi untuk mengorbankan sesuatu yang saya sayangkan, saya bagilah Lamborghini saya.
Dunia tak apalah. Dunia tak apalah. Kalau kau kaya betul tak apa. Ini kalau kau bagi Lamborghini tu kat orang, lepas pada tu soalan seminggang kau tinggal. Tak pun kau bagi, contohnya kononnya baik sangatlah, saya bagilah pengorbanan saya. Saya ambil lah tu Lamborghini saya. Bagi Lamborghini tu, lepas tu bulanan kau suruh dia bayar. Orang tu dah lah susah, kau bagi dia pula bayar bulan-bulanan. Koreng tu. Meninggal tanam sikit dengan Lamborghini tu kan. Lamborghini lah. Apa gambar macam cerita robot boleh hilang-hilang tu? Gambar apa? Pagi-pagi muka dia asyik jenjeling je dekat. Ada orang nak 5 carton soda, boleh delivery tak? Boleh delivery tak? Apa tu? Punya naik dia punya tu, tak hari ni Cik Rin. InsyaAllah 5 carton tu ada masa kami boleh gerak. Kami tengok kami akan curi pada waktu-waktu yang kosong. Jeling. Siapa yang jeling-jeling? Mamai. Gambar teruk kau. Line kau apa ni? Ni pakai line mana? Nasib baik pakai line ni. Sekejap tengok line. Ni line okey tak apa. Okey. Jadi apabila kita nak buat satu pengorbanan, pastikan betul. Jangan salah. Jangan kita ingat bila kita nak mengorbankan sesuatu, kita berikan sesuatu yang macam terlebih sangat pula. Melampau sangatlah, melampaui batas. Memang kita sayang benda tu, tapi janganlah kau pergi macam saya sayang anak saya ni tapi ambil lah. Jangan. Dia memerlukan kasih sayang ibu bapa dia yang sebenar. Jadi janganlah kita mana-mandai. Kita berikan, kita bagi anak kita buat orang. Jangan. Lebih baik kita lah yang membentuk anak kita tu. Dia takut nak keluar dengan Ubay, nanti Ubay tinggalkan dia lagi. Jangan risau, saya boleh sendiri. Jadi itu adalah jambatan termahal. Bercahaya muka saya sebab ada orang tengah kacau ni. Dia sibuk kerja. Saya boleh sibuk nampak. Saya boleh gerak sendiri, tapi saya gerak pergi balik rumah. Okey. Nama pun dah tukar kau. Rin. Itu panggilan. Dia setiap orang ada panggilan dia, Cik Nazri. So Puan Zabidah ni buat saya special. Dia panggil saya Rin. Terbaik Tim Refresh. Terima kasih kak. Elok je gambar, clear, nampak bersinar-sinar. Guna UV Refresh. Jangan main. Lepas guna UV Refresh ni memang bersinar-sinar, bercahaya. Nampak? Belakang pun habis nak ikut. Jadi itu adalah jambatan yang termahal, adalah jambatan pengorbanan. Ingat tadi, antara jambatan-jambatan ni kita kena kenal. Jambatan yang terpendek sekali adalah jambatan putus asa. Jambatan yang terpanjang adalah jambatan pengharapan. Dan jambatan yang terkuat adalah jambatan keimanan. Jambatan yang termahal pula adalah jambatan pengorbanan. Dan yang terakhir sekali adalah jambatan yang paling terindah sekali adalah jambatan kasih sayang. Ini adalah jambatan yang terakhir, iaitu jambatan yang kelima, jambatan terindah, iaitu jambatan kasih sayang. Kasih sayang ni contohnya lah, bagi orang yang duduk di perjalanan, di aliran jambatan kasih sayang ni, yang paling terindah sih dia duduk ni, contohnya orang yang walau di mana saja dia, sebagai seorang suami ataupun isteri, ataupun sebagai seorang anak, yang bagi suami pula dia sentiasa, walau di mana pun kasih sayang daripada isteri dia sentiasa ada, dia setia. Dan ada sebagai seorang isteri pula, dia kat mana pun dia sentiasa kasih sayang dia tetap pada suami dia. Sebagai seorang anak pula, dia kat mana pun dia sentiasa kasih sayang dia pada ibu bapa dia. Bukan sebagai seorang suami, dia pergi tempat lain, kasih sayang dia konon-kononnya lakonan dia pada isteri, pada anak-anak. Tiba-tiba ada betina lain, dia dah kahwin, tahu-tahu dah ada anak 5 ke 10. Tu satu hal. Lepas tu pula bagi seorang isteri pula, konon-kononnya lah kan, Rin nama lelaki sikit, kalau Rin tu macam dah kalau asyik mutuk dan daripada tu Rin jahat. Sekarang panggil Rainbow nak ke? Jangan, bebek Rin. InsyaAllah sentiasa sayang suami ai. Sayang suami. Okey. Terbaik macam tu lah. Muncul belakang. Dia memang sentiasa. Lupa nak baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, jadi jambatan yang terindah tu bagi seorang suami, bagi seorang isteri pula, tiba-tiba konon-kononnya sayang suami dia, rupa-rupanya ada jantan lain. Bagi anak pula, konon-kononnya sayang mak ayah dia, tapi bila dapatlah dia punya kekasih,
pagi je nampak gaya lelaki. Bila petang promote Aywira Fresh tu jadi lembut macam Abang Chat. Rin go. Come back just another day. Jadi jambatan kasih sayang ni contoh kan tadi kan, tengok ni komen-komen ni terlari-lari habis. Jadi bagi seorang anak pula konon-kononnya kasih sayang dia pada ibu bapa dia. Tapi bila ada je ada je orang perempuan yang dia suka, hilang. Dia jadi biadab dengan mak ayah dia. Dia pergi keluar dating. Dia lagi makin kurang hajar. Dia lebih sayangkan. Lebih-lebih lah pula dia dengan awek dia tu. Padahal siapa yang melahirkan dia tu? Awek dia tu ko yang melahirkan dia. Awek dia tu ko yang gendongkan dia 9 bulan. Awek dia tu ko yang menahan berkorban untuk melahirkan dia. Ingat Omak yang mengorbankan kesakitan, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala-galanya untuk anak dia. Jangan kita berada di dalam arus ataupun jambatan ataupun perjalanan yang lengkang-lengkok ataupun yang tak terurus ataupun yang goyah. Ingatlah, duduk pada jambatan yang betul. Ingat, semua jambatan ni naik 10 view, dia mandi Aywira Fresh. Cepat, baik. Baikkan lagi ke naikkan lagi. Jadi dalam 5 jambatan ni, ingat, nampak tak saya nak memberikan satu kombinasi. Dalam jambatan terpendek, jambatan terpanjang, jambatan terkuat, jambatan termahal, jambatan terindah, semua jambatan ni kan, satu je yang kita tak perlukan, jambatan putus asa. Kalau kita berada di jambatan putus asa, Jambatan Pulau Pinang, itu Jambatan Pulau Pinang, kita kena kumpul duit dan pergi ke Pulau Pinang bercuti. Itu jambatan untuk ke Pulau Pinang, bukan jambatan nak ke mana, itu nak pergi bercuti. Amoy pun banyak itu. Jadi jambatan antara semua 5 jambatan ni, jambatan putus asa, jambatan pengharapan, jambatan iman, jambatan pengorbanan, jambatan kasih sayang, semua ni kita perlukan melainkan satu saja, jambatan terpendek tu, iaitu putus asa. Tapi semua orang akan lalui jambatan ni sebenarnya. Antaranya yang paling-paling kita tak nak tu adalah jambatan putus asa tu, jambatan yang terpendek tu. Orang akan lalui juga. Cuma ingat, apabila kita terduduk di jambatan yang putus asa ni, jambatan ni kan bukannya saya sebutkan 5 ni bukan dia berlainan tau. Ni aku ni nak jalan mana, nak pilih yang putus asa ke, nak pilih pengharapan ke, nak pilih iman ke, pengorbanan ke, kasih sayang. Sebab tu saya pesan, unikkan minda anda, unikkan anda punya keputusan, unikkan cara hidup anda, cara step yang anda ambil. Sebab apa? Macam mana buat dia? Ada orang ingat, oh inilah dia pintu untuk masuk, pintu menjadi seorang yang duduk di jambatan pengharapan. Inilah pintu untuk menjadi duduk di perjalanan jambatan iman. Tak jadi ke nak buat tajuk aku ditinggalkan oleh Ubay? Tak ni. Jangan. Jambatan pertama dan jambatan terakhir apa? Jambatan pertama dan jambatan yang terakhir apa? Apa ni? Kaulah yang awal, kaulah yang akhir. Jambatan terpendek awal, jambatan akhir adalah jambatan kasih sayang. Yang tu kat dalam ni lah. Tapi jambatan ni, sebab tu saya pesan kena unik. Sebab apa kena unik? Kita kena jadi seseorang yang duduk pada perjalanan yang sama, cuma upgradekan diri anda. Itu yang paling terbaik. Bila kita duduk dalam aliran yang sama, so kita boleh tahu, masa ni aku bina jambatan aku adalah jambatan putus asa. Pendek je jambatan aku, setakat ni je. Lepas tu goyah, lepas tu reput-reput. Bina kat situ juga. Jangan kita beralih, jangan kita pergi ke mengubah kita punya perjalanan tu ke jambatan yang baru. Jangan buat macam tu. Sebab tu saya pesan kena unikkan cara kehidupan anda. Sebab kalau kita pergi yang baru, kita lupa macam mana cara dan gaya skru kita pasang, papan yang kita pasang macam mana. Ini jambatan kebahagiaan nama dia. Ya. Jambatan kebahagiaan. Itu yang terakhir kan. Jambatan kejayaan lah. Cik Rin pilih jambatan yang mana? Jambatan ke hati Amoy Tile. Saya dalam semua ni, saya memilih semua jambatan.
Saya tak ambil salah satu jambatan. Sebab apa? Saya nak belajar semua jenis jambatan. Saya seorang yang tamak dalam bab ni. Sebab apa? Sebab saya nak tahu macam mana cara jambatan tu, macam mana rasanya, macam mana duduknya. Sebab tu selepas pada tu barulah saya boleh membantu orang. Saya boleh mengelakkan, memesan kepada orang supaya jangan buat macam ni, jangan bina jambatan macam ni. Sebab kau ni tengah bina, bukan kau rasa macam kau bina jambatan pengharapan. Tak, sebenarnya kau tengah bina jambatan putus asa. Jangan. Saya akan pilih semua, saya akan cuba semua, melainkan satu jambatan yang paling halus dan paling membahayakan, iaitu jambatan maksiat. Yang itu sahaja, na'udzubillah, kita semua kena jauhkan. Yang saya nak cuba adalah semua jambatan yang jenis untuk melangkah di atas perjalanan hidup ni, dengan benda yang halal lah, benda yang manfaat. Semua jambatan jenis yang beri manfaat, tapi kadang-kadang tu ada yang benda yang beri manfaat separuh jalan, ada yang beri manfaat tu pada setakat dunia je, akhirat tak. Saya akan cuba juga semua tu, nak tengok macam mana gayanya, macam mana bahayanya. Semalam jalan laju je, katanya nak jumpa Amoy, minta nombor phone, dah melencong pula, tak jadi minta nombor Amoy. Segan-segan lah tu. Bukan segan, sebab ada orang lelaki lain kat situ. So saya risau nanti mana tahu tu power dia. Sebab saya tengok gaya tu macam dalam kedai ni macam semua ada macam connection dia, macam ada relationship. Risau. Kan tak boleh rampas. Macam naik motor tadi tu. Barulah dia sorang-sorang macam usaha. Nampak macam gaya macam ni macam single lagi ni. Yang tu tak apa. Yang paling laju saya tahulah jamban. Ya. Jamban adalah jamban ni adalah jambatan untuk melegakan perut. Anda rasa ada masa untuk sakit perut? Membuanglah banyak-banyak. Dunia jambatan ke akhirat tu macam mana Cik Rin? Dunia jambatan ke akhirat cek. Dunia jambatan ke akhirat tu dia macam ni. Perjalanan hidup kita tu, langkah yang kita ambil di dunia ini adalah dengan baik. Contohnya seperti kita nakkan apa hidup di dunia ni. Certain orang, apa yang dia nakkan, apa yang dia gilakan adalah reta. Reta tu harta. Dia gilakan harta. Harta ni adalah setakat dunia je. Okay? Itu adalah jambatan kerosakan. Dia tak perasan. Memang itu adalah jambatan untuk menjadi berjaya. Tapi berjaya dalam dunia, berjaya dalam bisnes. Tapi dia tak perasan. Dalam dia usahakan bisnes tu, dia rasa macam aku nak jadi orang berjaya lah. Dia tak perasan. Dia tinggalkan agama. Itu adalah jambatan kerosakan. Dalam masa yang sama dia tak perasan benda tu. So itu jambatan dunia. Okay, ni itu satu contoh. Jambatan dunia yang ke akhirat ni adalah orang yang apabila semua kerjaan dia di dunia, semua dia utamakan agama. Dia seseorang yang sentiasa duduk di dalam jambatan ilmuan. Ingat, macam tadi Puan Zabidah cakap, jambatan ilmuan. Jambatan ilmuan ni kena sentiasa ada. Sebab saya pesan tadi kan, kita kena unik. Jangan kita ubah jambatan kita apabila jambatan kita tu rosak. Jangan ubah ke jambatan lain. Jangan kita pergi pindah, kita patah balik, kita pindah. Jangan. Itu menghancurkan lagi hidup kita. Kita kena kekal duduk kat jambatan tu, tapi kita bina. Biarlah macam pelangi pun, biarlah orang nak kata apa. Orang nak kata apa bina jambatan, kejap warna biru, kejap warna merah, kejap warna hitam, kejap ubah-ubah. Apa colour macam ni, kau ni cacat ke apa. Biar. Proses tu proses is a progress. Okay? So kita kena teruskan je. Biar je. Biar berbelang-belang, biar berbelang-belang pun jambatan kita. Sebab tu saya kata kita kena unik. Bila kita unik, kita tak tahu. Kita sendiri pun tak tahu lagi macam mana berbaloinya kita buat macam tu. Orang lain apa tak lagi. Cuma kita ada keyakinan boleh ni nak buat macam ni. Sebab bila kita duduk dalam jambatan tu, so bila saya so unik tu duduk jambatan yang berbelang-belang tu sebab apa? Jambatan putus asa, jambatan pengharapan, jambatan keimanan, warna biru, merah, hitam, kelabu. Semua tu dah berbelak-belak kan? Satu dia kekalkan. Apa dia? Kekukuhan jambatan tu adalah jambatan keilmuan.
ilmu tu dikekalkan. Dalam dia buat jambatan tu, dia sentiasa menuntut. Dia menuntut apa? Bukan ilmu dunia. Yang diutamakan adalah ilmu agama dulu. Dia sentiasa adakan, dia tak tinggalkan fardu ain dia. Lepas tu dalam ilmu yang dari segi keduniaan pun dia menuntut juga. Dia seorang yang lapar, dia seorang yang tamak dengan ilmu. Bagus, orang yang macam tu terbaik. Sentiasa duduk dalam jabatan yang keilmuan. Bila bina tu, walaupun dalam keadaan jabatan yang terpendek, walaupun dia dalam jabatan putus asa, tapi dia tetap menuntut. Cuma satu papan tu je yang kategori jambatan ilmu. Bila jambatan ilmu tu ada juga, so dia akan selamat. Bila dia sentiasa duduk di dalam bawah naungan, bawah bimbingan, so automatik. Bila apa dunia yang dibuat, mesti ada agamanya yang diutamakan. Bila dia nak buat kerja kat rumah, dia nak basuh pinggan, dia bismillah. Bila time dia nak nak pergi kerja, dia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Bila dia nak start buat kerja kat pejabat, dia bismillah. Nampak tak? Itu adalah ciri-ciri orang yang duduk di jambatan nak menuju ke akhirat. Iaitu orang yang mengumpul, mendapatkan bekalan-bekalan dia di dunia ni. Hidup dia di dunia ni tak ada lain, semata-mata untuk mengumpul bekalan untuk di akhirat. Itulah orang yang jambatan dia yang dunia ni menuju ke akhirat. So saya pun sedikit tak tersusun sikit kat situ, minta maaf sebab saya cuba nak, dalam kepala ni ada dia punya formula, tapi nak menyampaikan tu tak terkeluar pula. Nanti jadi apek dalam cerita Piramli pula, siap pegang bendera. Hidup susah, mati pun susah. Kerja dunia dengan niat untuk akhirat lakinya. Kerja dunia dengan niat untuk akhirat. Tapi ingat, kerja dunia mestilah yang bermanfaat. Janganlah yang lara, yang memberikan ada sumber unsur-unsur yang buruk. Dan kerja dunia tu mestilah kita dalam gaya yang betul. Sebab apa? Bila kita bekerja tu, contohlah kan, orang yang jaga agama ni, dia akan apabila benda yang sia-sia dalam walaupun kerja dunia ni, kadang-kadang kita nampak memanglah betul dah cara kita, kadang kita silap pandang. Kita silap ambil langkah. Sebab ni kadang-kadang ada dalam kerja dunia ni mestilah ada keseronokan yang akan ditubuhkan dalam kerjaan tu. So waktu tu dalam kerjaan tu, kita kalau selagi boleh elak, lebih baik kita elak. Sebagai seorang perempuan, jaga batas dia. Jangan bila kita kerja, kita rasa niat memang dah baik dah. Cuma bila bekerja sekarang, bila berkawan sekarang, bertepuk, bersapa apa semua, selamba je, tak menjaga batas apa semua, rosak agama dia. Sebab tu kena sentiasa duduk di jabatan keilmuan. So semua akan terpelihara. Lepas pada tu pula, apabila dia duduk dalam jabatan keduniaan, ingatlah, jambatan keilmuan tu jangan sesekali ditinggalkan dan jangan memberi alasan disebabkan kita nak menuju ke jambatan akhirat tu, kita ada kerja dunia. Tapi sebab bila time agama tu datang, kita memberi alasan, sorry aku sibuk. Jangan. Sebab ingat, yang memberikan segalanya adalah Tuhan, dan dari mana datangnya adalah daripada agama yang kita tuntut. So utamakan dulu agama tu, kemudiankan dunia tu. Jangan risau, dunia tak ke mana-mana. Dunia dia takkan ke mana-mana. Maksud saya, dunia ni sentiasa ada kat sini je. Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Lepas tu pula, masalahnya yang ke mana-mananya, bukan masalah yang ke mana-mananya. Akhirat tu memang ada kat situ je. Cuma yang ke mana-mana tu adalah kita. Masalahnya dunia ni, mudahnya, senangnya dunia ni, walaupun dunia ni tak ke mana-mana, dia sentiasa, dunia ni boleh datang sini kat kita. Hidup ni sebenarnya, bila kita kejar akhirat, dunia akan kejar kat belakang. So bila kalau contoh kita berpaling daripada akhirat, kita kejar dunia, sebenarnya dunia ni dia akan lari. Sebab tu dia tak ke mana-mana sebenarnya. Dia akan duduk situ je. Ibarat macam, contohlah saya bagi senang, kita ikat pancing kat belakang, lepas tu tali dengan mata kait, ikat duit. Kita lari, depan ni kubur. Dunia nanti akan duduk situ je. Kita ni mengejar dunia yang tak ke mana tu. Dia tak boleh bawa ke mana pun. Last habis masa waktu dia, sampai ke kubur. Itulah di dunia. So usahakanlah dengan baik, jalanlah dengan baik. Sebab tu saya cakap, sentiasa motivatekan diri anda pada waktu pagi, bukan semata-mata kerana keduniaan, tapi motivatekan diri anda tu supaya anda dapat buat kerja keduniaan ni lancar, sampai tak memeningkan kepala anda dalam hal agama.
agama jangan ditinggalkan. Walau apa pun, jangan kita ikut trend. Bila kita rasa macam kita nak agama, barulah kita cari agama, barulah kita rasa nak bertudung, barulah kita rasa nak sedih, barulah kita rasa macam nak ingat Tuhan. Jangan ikut trend. Itu agama ikut trend namanya. Kalau agama yang sebenar adalah dia sentiasa, walau di mana saja, walau apa pun, dia sentiasa mengikut apa yang agama apa yang agama tegah, dia tinggalkan. Apa yang agama suruh, dia patuh dan dia taat, dia ingat dan dia buat dan dia amalkan. Jadi sentiasalah dalam keadaan orang yang berjaya. Itulah ciri-ciri orang yang berjaya dalam dunia dan akhirat. Bagus, lancar hari ni, tak ada yang ganggu ya. Alhamdulillah. Sebab tadi dah baca Auzubillahi. Kejar dunia umpama hidup 1000 tahun, kejar akhirat umpama nak mati esok. Ya, betul. Kejar dunia dia umpama hidup 1000 tahun, kejar akhirat umpama nak mati esok. Terima kasih Cik Nazri. Maksud dia kejar dunia ni umpama hidup 1000 tahun, ialah kita, contohlah kan, kita ada kerja lah kan, kerja rumah ke, kerja daripada pejabat ke kan. Lepas tu bos bagi, okey kau siapkan kerja ni dalam masa sebulan. Balik-balik rumah kan kita siapkan tak? Tak kan? Ni saya nak bagi contoh ni, kejar dunia yang umpama 1000 tahun ni. Ni contoh yang pertama. Contoh yang kejar dunia, ibarat macam 1000 tahun lagi tu hidup. Contohnya kerja, kita ada kerja, kita bawa balik rumah kan. Lepas tu bos kata ada masa sebulan. Balik-balik rumah tu kita siapkan kerja kita tak? Confirm lah tak siapkan kerja kita. Kita relax dulu, kita pergi anak-anak yang jom kita pergi jalan-jalan. Bukan ada kerja ke bang? Tak ada, jangan risau. Sebulan lagi, relax, jom kita enjoy. So sempat lagi nak enjoy. Sempat lagi nak enjoy sebab ada masa sebulan lagi bos bagi masa nak siapkan kerja tu. So kalau nak kejarkan dunia tu, cuba buat macam tu. Buat macam tu. Alah, banyak lagi masa. Nak gila-gila, macam nak orang gila kejar, nak kaya cepat lah, apalah, macam nak erak sampaikan agama tinggal bukan agama tinggal. Contoh bila nak kejar dunia ni 1000 tahun lagi ni, dia bila time dah ada masa tu, so relax banyak masa lagi, tak payah nak gila-gila sangat, nak macam nak erak, macam nak gila nak sampai nak tinggalkan agama. Buat apa? Relax banyak masa lagi hidup ni. Aku hidup 1000 tahun. Chill lalu. Jom pergi belajar dulu, pergi cari agama dulu. Tak apa kalau betul macam tu. Kalau contoh itu bagi orang yang berjaya dalam agama. So dia akan, yang kat situ kalau contoh dia boleh relax dalam dunia dia. Dia boleh relax, dia kata relax 1000 tahun lagi hidup, jom kita cari agama. Yang tu dia akan terus pergi kat situ. Kejar akhirat umpama nak mati esok. Dia akan terus masuk ke situ. Bagus orang macam tu. Cuma kalau yang tak baiknya, itu orang yang berjaya di akhirat. Kalau yang tak baiknya, bila time dia relax, chill lah, hidup ni 1000 tahun lah. Nak kejar dunia ni ibarat macam hidup 1000 tahun lah, relax lah. Lepas tu agama pun dia tak kejar, dia tidur je kerja dia langsung tak buat apa-apa. Itu memang dia orang yang sia-sia, orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Kejar akhirat umpama nak mati esok ni, dia macam contoh bos bagi kerja kan, bagi kerja, nah pukul berapa masuk? Pukul 8.30 masuk lah contohnya. 8.30 masuk, tiba sampai bos bagi kerja. Aku nak kau siapkan pukul 9 kan aku nak pakai. Kita duduk relax tak? Pergi lepak kedai kopi dulu tak? Pergi lah kedai mamak beli roti canai tu. Terus dia sambil tengah berjalan berlari tu keluarkan laptop. On. Sampailah dia duduk. Sebab apa? Kerja tu dah lah banyak. Lepas tu pukul 9 kan nak kena hantar dah. Punyalah gila-gila bos tu bagi. Macam tu lah kena kejarnya agama ni. Macam nak mati esok. Itu cerita dunia buat kerja punya hal. Bayangkan kalau contoh kita ni tiba-tiba macam hidup zaman Nabi Allahu Akbar, Allah lupa lah. Salah seorang daripada Nabi kita, Nabi Isa ke Nabi Musa
kisah tu yang garang. Saya tak ingat, tapi ada satu kisah. Masa dulu awalnya, bila time kita ni, manusia ni, bila nak ditarikkan nyawa, malaikat akan datang. Malaikat dia akan datang tu. Dia akan cakap, pukul ni sekarang kau akan mati nyawa kau akan diambil buatlah amal dulu. Asalnya macam tu. Sebenarnya manusia ni mati, akan dipesan, akan dibagi tahu, akan dimaklumkan, kau akan mati asalnya. Tapi bila lepas pada tragedi ialah malaikat datang tu dalam rupa manusia. Nabi ni memang jenis yang garang. So sekali malaikat tu tiba kata nak mati, faham, kena tampar dengan Nabi. Sebab apa? Ialah dia berupa dengan manusia kan. Nabi ingatkan ada manusia main-main cakap dengan Nabi yang tu kan. Nabi tu memang garang. Dia memang jenis garang betul. Kena tampar. Lepas tu malaikat pergi balik kat Tuhan, mengadu, kata kena sepak. Lepas tu Allah Ta'ala kata, tak apalah, kita buat ni je lah. Kita buat strategi sikit. Bawa Nabi, Nabi tengah on the way nak pergi mana masa tu. Lepas tu dia korek tanah. Dikorek tanah tu, dia kata bila Nabi lalu, tu tengah siapa yang meninggal ni? Ada orang tu meninggal. Itulah nak tahu saiz dia, tapi tak pastilah ukuran dia. Dia orang tak bagi lagi. Mainlah sini rasanya macam ukuran tuan. Try. Nabi Isa tak silap. Lepas pada tu dah duduk kat dalam tu. Tu malaikat tu yang tengah korek kubur tu. Dah duduk dalam tu. Okey. Kamu cepat. Dia tanam terus. Masa tu terus ya Allah Ta'ala ambil nyawa tu, tarik tu ke atas. Sebab tu terpaksa buat macam tu. Sebab kalau pergi direct terus macam tu, minta, memang kena sepak. Memang kena marah. Sebab yelah, nak pergi memang nak kena berupa manusia kan. Jadi kalau contohlah kita lah, saya nak bagi contoh tu. Kisah tu kalau betul, siapa yang dengar ni, kalau siapa tak betul, tolong tegur ya. Siapa yang tahu Nabi mana tu, tolong sebutkan. Saya wallahualam, saya terlupa. So kalau contohlah kita manusia biasa ni, kalau dipesankan, dimaklumkan, kejap lagi kau nak mati contoh Alhamdulillah lah kan, minta umur panjang. Tapi kau contoh, saya tiba-tiba malaikat datang, kau kejap lagi ni kau akan meninggal pada jam ni. Apa saya akan buat? Automatik lah, tak ada nak duduk depan ni dah. Tak ada, lantak lah kau. Walaupun ini antara aku nak cari nafkah keluarga ke, tapi sekarang ni aku fikir diri aku sendiri dah. Ya Allah, kejap lagi nak mati ni. Macam manalah tempat aku duduknya. Itulah dia ibaratnya kejarkan akhirat tu. Umpama esok nak mati, mesti buat amal banyak punya. So itulah dia pengajaran pada pagi ni. Jadi anda bila ambil langkah dalam kehidupan ni, ambillah langkah yang baik dan uniklah cara anda melangkah tu. Jangan unik dari segi keduniaan, uniklah dari segi agama. Maka anda akan jadi yang terbaik. Bukannya kita nak mandai-mandai ataupun kita nak macam bagus dalam agama, cuma kita nak yang terbaik dalam agama kita, supaya dunia kita pun cantik, akhirat kita lebih indah daripada biasa. Okey. Jadi itu saja pada pagi ini saya nak sampaikan, saya nak kongsikan. Jika ada sebarang silap apa-apa yang seperti saya pesankan semalam, yang saya kaitkan dengan ilmu agama, kalau silap mintalah tegur saya. Saya ni bukanlah orang yang berilmu, malah saya orang yang paling jahil, hina, lemah dan aif, jahil lagi banyak dosa. Jadi saya mengaku dengan sesungguhnya, memanglah saya lah orang yang paling keji sekali berbanding orang-orang yang tuan-tuan semua, kawan-kawan semua. Saya bukanlah orang yang baik, saya bukanlah orang yang terbaik. Saya hanyalah hamba Allah yang banyak kekurangan. So kalau ada salah silap, tegurlah saya. Dengan kepribadian saya ni, dengan pemakaian saya ni tak kena kan. Nampak macam mana kepribadian saya kan. Memang tak kena dengan pakaian. Nak keluar tu switch tu ada on. Arwah ayah saya memang dia cukup marah. Kalau dia ada lagi sekarang, kalau arwah ayah saya ada sekarang ni, saya dah duduk depan ni. Dan tuan-tuan, korang semua memang tak kenal saya. Sebab saya memang takkan muncul di media sosial, dan saya takkan ada kepribadian yang macam ni. Ini adalah diri saya, kekurangan saya. Tapi apa-apa pun saya kena teruskan, nak mencari nafkah, nak meneruskan perjuangan yang selama ni ayah saya perjuangkan.
tapi dia dah tak ada, so beralih dah kepada anak lelaki dia kan. Saya, abang saya, semua sekarang ni tengah berjuang. Move for mental health. Yes, keep moving. Make sure motivate pada setiap pagi. Semangat. Walaupun esok cuti, esok insyaAllah kalau jadi pergi hiking. Kami pergi hiking. Kalau tak jadi, kalau contoh tak pergi mana pun, saya macam biasa, saya akan pergi kerja untuk berjogging. Saya akan cuba nak tengok pula rekod saya pada minggu ni macam mana. Sebab tu saya sentiasa, walaupun saya ni jenis orang malas tau. Saya mengaku sendiri, saya terang. Saya tak suka nak sorok lah, nak macam bagus ke, nampak macam baik ke, tidak. Saya akan tunjukkan kepribadian saya sendiri. Saya tak nak berlakon-lakon, tiba-tiba jumpa depan-depan orang tengok, elah dia ni, barulah masing-masing macam, elah dia ni depan kamera je nak berlakon, tengok rupanya perangai. Tak ada, saya bukan macam tu. Saya akan tunjukkan diri saya sendiri. Sebab zaman sekarang ni zaman fitnah. Kalau kita nak sorok-sorok, dia lagi teruk, lagi parah lagi orang nak memfitnah. Tapi bila depan-depan macam ni, ngaku sendiri macam ni, lantak kau orang kau nak fitnah, itu memang kerja kau orang. Kau orang sini mana kenal aku daripada depan. Macam tu dunia. Sebab itulah saya tunjuk je diri saya sendiri macam mana. Tapi bila tak kena gaya sangat tu, yalah, saya pun huru-hara sangat juga. Kejam-kejam cantik. Itulah, kejam-kejam yang cantik. Itu sebab saya tak kahwin lagi. So faham lah bila zaman muda dulu macam mana kan, zaman-zaman tengah rancak dulu macam mana kan. Yang ni saya tak boleh nak sorok lah, sebab saya masih lagi saya dah sampai batch yang abang saya cakap apa, Cik Zuan kita, dia cakap apa, ni dah sampai batch macam umur yang ni lah pula nak ke perkahwinan. So tengoklah macam mana dia punya darah tu tengah melegak. Nanti bila dah kahwin nanti, barulah dia macam kat depan ni, Assalamualaikum semua, anda semua. Macam yang saya sembangkan semalam, bila dah kahwin tu automatik kunci dia tergari. Bila dah kahwin. So sebab itulah saya sekarang ni masih lagi bebas. Saya tak ada gari, saya tak ada kunci. Sebab itulah saya syok je, huru-hara je. Masih dalam keadaan darah yang masih tengah panas, melegak, fresh lagi. Jadi doakanlah saya, jika ada jodoh, dapat yang terbaik. Apa-apa pun saya mencari seseorang, bukanlah seseorang yang sempurna ke apa, tapi biarlah dia seseorang yang terbaik dari segi agama dia, taat dia, setia dia. Bukan saya nak dia suruh taat setia pada saya, tak. Yang tu mestilah kena ada. Of course lah. Cuma saya minta dia taat setia pada agama, pada Tuhan, pada kasih dan cinta Tuhan dia. Bila dia taat pada Tuhan, saya nak orang macam tu sebab apa? Bila dia taat pada Tuhan, automatik dia dengan kita, dia tahu dah suami dia. Dia tahu dah aku ni sebagai seorang isteri, mestilah aku kena taat dengan suami aku. Mestilah aku kena jaga rumah tangga aku. Cakap pun pandang-pandang keliling ni. Memanglah. Dia bila bercakap pun, kalau sekarang tak apalah, tak ada kan keliling kan. Yang ada pun takut gangguan kat sebelah. Kalau kat luar tu memang dia macam mata tu liar je. Saya pernah dulu, saya ceritalah kan. Saya pernah dulu masa zaman yang ada hati dah berpunya. Saya pernah dulu hati dah berpunya. Masa zaman tu jangan nak saya jenis yang suka jaga. Bila time saya ada seorang, saya akan ingat. Pandang pun saya tak nak. Memang kita kena ramah dengan orang bila kita berinteraksi, deal dengan orang kedai, orang perempuan contohnya kan. Saya akan ramah, tapi pandangan saya tetap jaga. Bila ada hati dengan seseorang tu, saya akan jaga macam tu. Tapi saya jadi macam liar macam ni, sebab kesannya, side effect dia macam tu. Satu lagi muda kan, pergi cek penyakit, pergi suka-suka kat orang kan. Dah bercintan sangat kan, cintan monyet. Yang tak eloknya apabila kita dah ada macam tu, kita lalui macam tu, bila WhatsApp macam tu, bila dia tinggalkan kita, automatik dia jadi macam mana? Dia akan rosakkan diri kita balik. Sebab kita buat tu, niat saya salah. Sebab saya masa tu muda lagi, saya tak mengambil langkah yang baik. Itu saya cerita pengalaman saya ni. Sebab saya buat tu,
berpaling pandangan saya tu daripada maksiat tu semata-mata sebab saya nak setia ni. Jangan. Itu rosak, tak baik. Bila jadi macam tu, bila dah ditinggalkan, automatik kita akan bila contoh dia tinggalkan kita akan tinggalkan juga amalan tu. Sebab tu tak baik. Okey. Sebab itulah bila sekarang ni saya fikir, ya Allah, apa-apa yang aku buat ni semua kerana kau. Bukanlah kerana seseorang. Dia terfikir nak pergi dekat tingkap tengok amal yang bawah tu. Kalau ada keluar nak capur kat belakang tu. Tak kenal. Nampak kisah, nampak saya buat ni. Okey, macam mana dapat sampai tak apa yang saya dah cuba sampaikan tu? Faham ke buat tak faham? Rasa insaf lah sekarang. Ni dah rasa macam nak menangis tadi. Ada rasa tak jiwa tu? Jiwa tu ada bergetar tak? Saya tak tahulah. Saya tak tahu nak baca apa. Macam yang seorang tu saya tahu bila dia kacau saya baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cuma yang seorang lagi saya tak tahu nak baca apa. Cek kursi kot. Kena khatam 30 juz. Dah ready ke orang belakang tu esok nak naik bukit? Dah ready belum nak naik bukit orang belakang tu? Esok naik bukit lain lah. Bukit lain naik lah. Allah. Dia kata dia ada bukit lain nak naik. Dia dah ready. Terus terlupa nak cakap apa bila baru datang. Memanglah saya tak tahulah nak dah baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim pun tak jalan. Esok insya-Allah kami akan pergi hiking. Jadi pada pagi ini itu saja yang saya nak sampaikan. Itu Doraemon ke apa, tak pernah pula tengok Doraemon warna pink kan. Doraemon ke Digimon ke. Okey. Jadi itu saja pada pagi ini saya nak sampaikan. Dan ingat, saya nak berpesan kepada semua, sentiasa kekal motivate. Dan apa-apa pun saya nak sampaikan kepada anda, siapa nak jadi ejen, siapa yang berdaftar pada 1 bulan 11 ini sehingga dalam tempoh 1 bulan 11 sehingga 11 bulan 11, siapa yang daftar jadi ejen Wira Fresh, dia akan dapat free t-shirt. Dia akan dapat free t-shirt. Petang saya tunjuk, insyaAllah. Dia akan dapat free t-shirt bila dia daftar dalam tempoh 1 point. Nampak emoji point tu jadi point. Terkentut kat mulut jadinya. Siapa yang berdaftar 1 bulan 11 sebagai ejen kami hingga 11 bulan 11, dia akan dapat free t-shirt. Dan kejarkan promosi pada bermula 1 bulan 11 tu hingga 11 bulan 11, promosi iaitu beli 2 karton free 1 karton dengan harga 1 botol RM2.5. So 1 karton ada 12. Pandai-pandailah korang kira sendiri. Nak saya kira kan? Tak. 1 karton dengan harga RM30. Jadi siapa yang beli 2 karton RM60 tu kan, beli 2 karton dia akan free 1 karton. Kita dah turunkan harga untuk promosi tu. So dia akan jadi RM2.5 1 botol. So siapa beli 2 karton dia akan free 1. Dan siapa pula yang daftar jadi ejen pada 1 bulan 11 hingga 11 bulan 11 tu, dia akan dapat free t-shirt. So kejarkan, cuba belum tahu. Sebab tu saya kata kita dalam hidup ni kena jadi unik. Bila silap jangan risau. Yang penting kita duduk dalam jambatan keilmuan sentiasa. Dari hari tu lagi kata nak tunjuk lalas, lupa terus. Itulah tunjuk sekarang kan. Sekejap. Kita nak tunjuk. Jadi kita tunjukkan. Kejap lagi kan, petang kan, entah pergi mana apa kan, terlupa lagi nak tunjuk. Ini dia t-shirt Wira Fresh. Siapa yang daftar jadi ejen pada 1 bulan 11 ni hingga 11 bulan 11 ni, dia akan dapat free t-shirt. Okay? Sorry, itu tiba-tiba je. So dia akan dapat free t-shirt ni, okay? Dia akan dapat free t-shirt ni. Siapa yang berdaftar 1 bulan 11 ini hingga 11 bulan 11 ni menjadi ejen kami, dia akan dapat free t-shirt. Saya tunjuk, saya buka lah. Memandangkan saya asyik buka nak tunjuk je. Saya buka terus lah untuk anda. Kejap sebelum tu, belum buka tu, tengok dulu macam mana pattern dia melipat. Okay, sekarang aku yang kena lipat, tak lipat elok-elok sekarang.
Okey, macam tu jadi tempat dia. Okey, ini dia baju dia. Ya Allah, besarnya. Besar lagi daripada aku. Ini kalau gajah nak pakai pun boleh ni. Ini anak gajah pun boleh pakai ni. Ini adalah 4XL. Tu pasal kami kata apa ni, baju ni kami buat dengan custom. Elok pakai hiking tu. Nak pakai tapi tu lah, nanti punya bau tu melekat lah. Tu lah, betul kat tu Cik Nazri yang nak jadi siapa ni besar bapak besar. Saya bos kan. Jadi siapa yang berdaftar menjadi ejen pada 1 bulan 11 ni hingga 11 bulan 11 ni, dia akan dapat t-shirt Wira Fresh. T-shirt Wira Fresh, everybody. T-shirt Wira Fresh. T-shirt Wira Fresh. T-shirt Wira Fresh. T-shirt Wira. Okay, sorry, terlebih-lebih. Jadi siapa yang berdaftar 1 bulan 11 ni hingga 11 bulan 11 ni, dia akan dapat free t-shirt Wira Fresh. Dan siapa yang kerjakan promosi apa ni, beli 2 carton dengan free 1 carton, dia akan dapat air lah. Nak dapat baju, jadilah ejen. Lepas saya cakap, dengar anda jadi ejen, lepas pada tu pula ada promosi air. So bila anda jadi ejen, air pula tengah ada promosi, beli murah, tu anda jual. Berapa kali berganda anda berbaloi dapat beli t-shirt pula tu. Oi, bohong ke tak bohong? Tak bohong, nampak? DJ Ubay pun sokong saya, tak bohong. 7XL tu tak, Abang lebih dah. Ni 4XL. Saya bukan nak tengok je pun lebih dah, tapi nak satu. Itu saya stoke. Kena jadi ejen baru boleh dapat free. Ini 4XL. Percaya. 4XL. Okay. Ini 4XL. Yang ini kalau saya yang pakai, yang ni kalau saya yang pakai, mungkin saya akan buatkan plakat. Bapak besar ni. Pakai dulu. Pakai dulu. Kecil je, nampak besar. Kena paksa pula pakai. Beli air dapat amoy sekali tak nanti? Tak boleh. Yang tu amoy untuk saya je. Oi. Ni. Ni comel lah. Ni comel lah, baik. Ya Allah. Mana ada besar? Nampak tak? Kalau anda nak pakai macam saya, nampak tak betapa comelnya? Ya Allah, bukan baju yang comel, aku yang comel. Tengoklah ni baju ni. Package ni cantik pun lebih dah. Boleh masuk 3 orang dalam tu kalau yang pakai. 3 orang boleh. Walaupun tak muat, saya akan muatkan 3 orang tu, iaitu Amoy. Okey. Jadi siapa yang nak beli pula. Siapa yang daftar menjadi ejen 1 bulan 11 ni hingga 11 bulan 11 ni, dia akan dapat baju Wira Fresh. Nampak tak? Ada gaya, nampak? Ada gaya. Sorry. Dah pakai, jangan bagi orang. Covid ni bahaya. Jangan risau buat. Saya cukup 2 vaksin. Malah saya tambah lagi vaksin di sini. So Tokey jadi model sah? Tak boleh. Okay, kat dalam. Betah ni. Ya Allah, kenapa macho sangat aku pakai? Tak macam Ubay pakai. Amboi nak masukkan Amoy terus dalam baju tu ya. Dah pun lebih dah cakap muat 3 orang. Itulah saya cakap tu. Lawa kan, lawa nampak. Dia punya logo ni tanam. Mak, dia nampak tak timbul-timbul? Tak ada kan? Nampak timbul-timbul tak logo? Ada nampak tak logo timbul-timbul? Tak ada, nampak dia tanam tu kat dalam baju ni. So tahan, bila kita basuh, dia takkan dia tanggal mungkin selepas 10 tahun kita pakai. Mungkin anak kita pun boleh pakai balik. Jadi siapa yang daftar jadi ejen Wira Fresh pada 1 bulan 11 ni hingga 11 bulan 11 ni, dia akan dapat free t-shirt. Lepas pada tu pula, dalam pada waktu tu, anda boleh dapatkan promosi Wira Fresh, beli 2 free 1 carton. Apa ni, beli 2 carton bukan 2 botol free 1 carton. Kau jangan main gila. Apa ni, dan pada waktu itu pula promosi itu sebotol jadi harga dia RM2.5. Logo print kata. Ni logo ni print ke?
Yes. Yang bukan print dia Eh. dalam. Dia dalam, dia macam tanam kat dalam. Saya tak tahu apa berjenis benda dia buat, tapi bukan print. Dia custom sikit dengan baju terus. Tak ada ni. Dia tu custom kat baju. Dia tu custom kat baju. Dia bukan print. Okay. Dia takut nanti bos tengok dari jauh. Yes. Basuh ni orang tu takkan sabun lah. Dia bukannya cop. Basuh lah macam mana pun, gosok lah macam mana pun, tenyih lah, tonyoh lah macam mana pun, dia takkan tanggal sebab dia bukannya cop. Ataupun jenis yang jenis berbenang ke, yang jenis jahit kan, logo kan. Dia lekat terus. Dia memang lekat terus. Saya tak. Masalahnya biasa kita kan macam, tahu tak, macam jenis stiker tu, kita macam ada rasa tahu dia punya logo tu macam lekat-lekat kesat-kesat kan. Ni tak, ni macam dia dengan baju sama je. Dia dengan baju sama je. Ibarat macam benang tu dah macam dah tertulis dah. Si kecil-kecil tu macam dah ada warna yang color tu dia susun jadikan macam graphite. Macam tu lah contoh. Tapi memang terbaik. Nak baju lengan panjang free satu. Jadi ejen Cik Nazri. Cikgu Nazri jadi ejen dulu baru mantap. Baru kita Jual kat sekolah-sekolah. jual dekat sekolah-sekolah. Dia kita bagi cadangan. Jual kat Lebih anak kurang murid, macam sokong-sokong. tereka tekap. Lebih kurang macam tu lah. Tekak-tekak dia print. Ni dia print lah macam print dalam. Dia bukan tekak-tekak tu. Dia memang dah kat baju terus. Dia tak ada chop ke apa. Dia memang dia baju tu dia dah siap print macam ni. Dia kan satu saya boleh bagi contoh. Dia macam laser kan kat situ. Dia macam laser kan kat situ tau, corak tu. Boleh masuk sekali dalam baju Rin pakai tu. Lengan panjang kecil. Saya ada lengan panjang tu, tapi saya pakai. Nanti saya pakai. Dia guna kertas tekap tu. Letak, lepas tu dia tekap kan. Bukan. Memang dalam komputer dah design macam ni. Kan, saya kata tekap tu. Dia saya kata tekap, macam ada yang jenis saya kata tekap tu letak, lepas tu dia tekan. Ni memang bukan, daripada bukan baju. yang ni. Yang jenis saya kata tekap tu macam tu kan. Ni jenis dia baju ni. Lepas tu ni belakang ni. Sekali pun dia keluar sebiji je. Keluar sebiji macam ni. Dia memang lahir macam ni lah senang cerita. Nanti dia jadi ejen 007 macam Rainbow. Macam mana pula ejen 007 tapi tiba-tiba Rainbow. Itu hebat sangat tu. Lagi hebat daripada Daniel Craig dengan Sylvester Stallone. Itu lagi hebat daripada diorang tu. Jadi jangan lupa daftar jadi sebagai jadilah ejen kami. Supaya anda dapatlah t-shirt ni dengan harga promosi pula 2 carton free 1 carton. Itu saja pada pagi ni saya nak sampaikan. Motivate, jangan lupa motivate. Sentiasa semangat. Semangat. Okey, kasih semangat sikit pada pagi ni. Jangan kita berlemah longlai. Bagi yang kurang rehat, pun lebih dah pergi rehat, tidur, kasih cukupkan tidur. Kemudian dah habis rehat, pergi makan Panadol kalau sakit kepala. Pastikan badan anda jangan terlampau push sangat bila buat kerja. Hati-hati bila buat kerja tu. Walaupun di rumah, jangan ingat macam tak ada, dah kat rumah je buat kerja. Jangan, sentiasalah berhati-hati kerana sebarang keburukan tu boleh terjadi di mana-mana saja. Na'udzubillah minal zalik. Kita minta Tuhan lindung dan jauhkan, hindari kita daripada segala keburukan. Dan kita minta Tuhan sentiasa lindung kita, pelihara kita, jauhkan kita daripada segala keburukan. Kalau pakai baju dengan panjang saiz kecil tak boleh lah nak masukkan nama sekali dalam baju tu. Itulah pasal. Jangan risau. Walaupun tak boleh nak masuk dalam baju, kita boleh masuk lagi dekat tangan. Syida dah bayar parking Syida. Orang tu dengan lega. Saya boleh letak sini. Okey, jadi jom makan dulu. Jom kita pergi makan, pergi rehat. Jangan tak rehat lebih dah. Dan kepada yang lain, kekal sehat, kekal positif dan stay strong, stay motivated. Itu saja daripada saya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Petang ni. Bye bye. Jalan-jalan yang muncul kan, nanti saya paksa dia muncul secara lepas. Itu saya boleh lah gerak. Bye.